Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ilani binti Musa daripada Jabatan Matematik Sains dan Komputer Politeknik Tuanku Sultanah Bahia. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Analisis Keperluan Pembangunan Modul Mini Projek untuk kursus Sains Kejuruteraan DBS 10012 di Politeknik Malaysia. Berikut merupakan isi kandungan bagi kajian saya, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah objektif, ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah dapatan dan perbincangan, yang kelima adalah kesimpulan dan yang terakhir adalah rujukan. Seperti yang kita tahu, aktiviti STEM di kalangan pelajar Politeknik Malaysia dilihat semakin rancak diperkasakan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Bermula pada sesi Jun 2019, bahagian kurikulum di JPPKK telah memperkenalkan satu komponen baru dalam penilaian berterusan bagi kursus Sains Kejuruteraan iaitu Mini Projek. Komponen ini memfokuskan kepada idea mereka bentuk, penggunaan bahan kita semula, kaedah penyelesaian masalah serta penghasilan projek dengan teknologi terkini. Menurut LACE 2019, transformasi pendidikan ini penting untuk melahirkan generasi pada masa hadapan yang kreatif, inovatif serta kompetitif dalam era pendidikan 4.0. Namun begitu, pelaksanaan STEM dari sudut keberkesanannya perlu dinilai semula kerana terdapat beberapa kekangan dalam proses tunjuk ajar pensyarah kepada pelajar, iaitu yang pertama adalah kekurangan bahan pembelajaran dan yang kedua adalah kekurangan kompetensi dan infrastruktur dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, usaha bagi memperkukuhkan pendidikan STEM melalui kursus Sains Kejuruteraan di Politeknik perlu dilaksanakan, iaitu dengan membangunkan sebuah modul mini projek. Dengan itu, lahirlah idea untuk saya dan rakan-rakan bagi membangunkan sebuah modul mini projek sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kompetensi pensyarah dan juga kualiti pembelajaran berasaskan projek. Untuk membangunkan modul ini, terdapat 3 fasa yang perlu dilakukan, iaitu fasa yang pertama adalah fasa analisis keperluan, fasa yang kedua adalah reka bentuk dan pembangunan, dan fasa yang terakhir adalah fasa penilaian dan pelaksanaan. Namun begitu, kajian ini memfokuskan kepada fasa pertama sahaja, iaitu fasa analisis keperluan. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti pameran serta pertandingan yang telah dijalankan di PTSB yang melibatkan pelajar semester 1 kejuruteraan di mana aktiviti STEM diketengahkan. Antara aktiviti tersebut termasuklah Robot Pascal Challenge, Parachute Challenge, Solaka dan sebagainya. Terdapat juga pameran kepada pelajar sekolah untuk menarik minat mereka dalam aktiviti STEM ini. Oleh itu, objektif kajian saya adalah untuk menganalisis persepsi pelajar dan pensyarah khusus Sains Kejuruteraan DBS 10012 terhadap keperluan pembangunan modul mini projek DBS 10012. Dalam bahagian ini, kami membincangkan metodologi kajian yang terdiri daripada reka bentuk kajian, populasi dan sampel, instrumen kajian, kajian rintis dan juga analisis data. Reka bentuk kajian ini terdiri daripada kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan. Selain itu, kami juga telah memberikan borang soal selidik kepada seramai 133 orang pelajar kejuruteraan semester 1 di PTSB dan seramai 71 orang pensyarah daripada 13 buah Politeknik Malaysia. Kajian rintis juga telah dijalankan ke atas 20 orang pelajar dan 20 orang pensyarah di PTSB untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian. Hasil daripada kajian rintis yang telah dijalankan, nilai alfa Cronbach yang diperolehi bagi soal selidik yang diedarkan kepada pelajar adalah 0.830 dan 0.926 kepada pensyarah masing-masing. Menurut Muhammad Saleh Abu dan Zaidatun Tasir 2001, jika nilai alfa Cronbach lebih besar daripada 0.6, maka instrumen yang digunakan dalam kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik. Dapatan kajian sebenar telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 26.0 untuk mendapatkan statistik deskriptif dan ujian parametrik Wilcoxon.
Ujian statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan frekuensi dan nilai min bagi menentukan tahap persetujuan terhadap analisis keperluan pembangunan modul mini projek DBS 10012. Dalam bahagian ini pula kita tengok hasil dapatan dan perbincangan kajian. Jadual 1 ni adalah menunjukkan hasil analisis ujian non-parametrik Wilcoxon. Okay. Kita dapat lihat pada jadual iaitu arah signifikan untuk jadual Wilcoxon ni P mesti lebih kecil daripada 0.05. Tapi hasil ujian Wilcoxon menunjukkan nilai asim signifikan P adalah lebih besar daripada nilai yang telah ditetapkan iaitu 0.112. Maka tidak terdapat perbezaan signifikan antara puratas komin persetujuan pensyarah dan juga puratas komin persetujuan pelajar. Ini menunjukkan keperluan pembangunan modul mini projek bagi pensyarah dan juga pelajar adalah sama. Dengan itu, pelajar dan pensyarah bersetuju dengan keperluan membangunkan modul mini projek DBS 10012 adalah seperti berikut. Yang pertama, modul adalah sebagai sumber rujukan. Yang kedua, modul mempunyai reka bentuk yang interaktif. Dan yang ketiga, modul menggalakkan pembelajaran kendiri. Daripada jadual, kajian mendapati 94.4% pensyarah bersetuju bahawa pembangunan modul akan membantu pensyarah untuk lebih bersedia dalam merancang dan menyelih aktiviti mini projek. Menurut Khalid et al. 2019, penggunaan modul membolehkan pengguna membuat rujukan dengan mudah dan cepat. Malah ia juga membantu mempertingkatkan penguasaan terhadap sesuatu topik yang terkandung dalam modul. Kita boleh tengok jadual 4 ni berdasarkan kepada jadual 2 iaitu jadual min. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan 99.2% pelajar dengan nilai skor min 4.3 bersetuju bahawa sebuah modul yang mempunyai reka bentuk yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Malah, reka bentuk modul yang menarik juga berkesan untuk membantu pelajar memahami konsep fizik dengan lebih baik dan sekaligus membantu pelajar menyiapkan projek dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah 93% pensyarah dengan nilai skor min 4.35. Kita boleh tengok pada tabel ni bersetuju bahawa reka bentuk dan pembangunan modul mestilah bermanfaat kepada pelajar supaya pelajar dapat menjalankan aktiviti tanpa merujuk sepenuhnya kepada pensyarah. Dapatan kajian ini adalah selari dengan penemuan kajian oleh Unami et al. 2018 iaitu pelajar dapat menjalankan aktiviti dengan menggunakan modul dan meminimumkan kebergantungan kepada pensyarah. Pembelajaran kendiri memberi implikasi terhadap pelajar dalam proses membuat keputusan di mana pelajar lebih terarah dalam melakukan analisis masalah, refleksi hasil kerja dan tindakan berkesan. Jadual 4 ni adalah jadual untuk persepsi pensyarah. Seterusnya, secara keseluruhannya, berdasarkan kepada maklum balas pelajar dan pensyarah terhadap analisis keperluan pembangunan modul mini projek DBS 10012, beberapa aspek perlu diambil kira sebelum memulakan fasa 2 kajian, iaitu reka bentuk dan pembangunan sesebuah modul. Dan di antara aspek-aspek tersebut ada 3, iaitu yang pertama adalah modul yang dibangunkan mestilah menepati kehendak silibus dan tahap pembelajaran di Politeknik. Modul mestilah menarik dan interaktif. Dan yang terakhir adalah modul mestilah mudah difahami dan dilengkapi dengan langkah-langkah terperinci untuk memudahkan pelajar dan pensyarah membuat rujukan. Seterusnya, ini adalah merupakan rujukan yang telah digunakan untuk membuat kajian ini. Terdapat 9 rujukan yang kami guna pakai. Sekian, terima kasih.